Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kita lagi dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 1. Cikgu harap semua orang dah bersedia untuk kita belajar pada pagi ini. Hari ini kelas kita mula awal ya, iaitu pada pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Jadi cikgu nak minta yang belum sarapanlah dulu. Dan kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar tata bahasa. Kamu tengok di situ pun dah cikgu dah tunjuk dah, iaitu tata bahasa. Bila aspek tata bahasa ini sebenarnya dia luas. Dia mencakupi satu ruang yang luas. Dan fokus cikgu pada hari ini ialah pola ayat. Jadi cikgu nak kamu beri perhatian kepada aspek ini, kerana bahagian pola kata dasar ini amat penting kepada kamu untuk kamu menulis. Aspek ini dia lebih fokus kepada bagaimana kamu menulis. Kalau kamu tak faham apa dia subjek, apa dia predikat, kamu tidak akan boleh menulis dengan baik. Ini adalah asas kepada kamu menulis, tak kiralah membina ayat, menulis karangan dan sebagainya. Semua itu adalah fokus kepada menulis. Oleh yang demikian, cikgu nak kamu beri perhatian pada penjelasan ini. Kamu beri perhatian pada penjelasan ini untuk kamu memahami dan menguasai aspek pola ayat ini. Beri perhatian. Cikgu akan ambil masa yang agak panjang untuk menjelaskan aspek ini. Namun demikian, ada pengukuhan kepada kamu semasa cikgu terangkan ini. Maksud dia cikgu akan bagi sesuatu contoh dan kita akan buat pengukuhan. Jadi kamu perlu beri perhatian. Perlu beri perhatian kepada apa yang cikgu nak ajak hari ini. Kalau kamu kata cikgu kami dah belajar dah di sekolah rendah, cikgu hari itu kami dah belajar, tak ada masalah. Aspek ini tidak ada masalah, kerana semua orang dia perlu kuasainya. Di sekolah rendah pun kamu dah belajar sebenarnya. Di sekolah rendah pun dah belajar, sebab kita bahasa Melayu ini dia adalah satu rantaian yang bergerak terus. Dia bergerak jauh. Maknanya sampai tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 kamu akan bergerak dan belajar benda-benda yang hampir sama. Cuma semakin kamu meningkat, dia akan semakin kompleks ayat-ayat yang diberikan. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pola ini. Tolong beri perhatian pada penjelasan yang akan cikgu tunjukkan nanti. Berjumpa lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu untuk tingkatan 1 bersama cikgu. So, tajuk kita hari ini adalah kita akan membincangkan berkenaan dengan pola ayat dasar. Jom kita lihat apa itu ayat dasar ataupun yang lebih kita kenali sebagai ayat inti. Baik. Pola ayat dasar atau ayat inti ialah ayat yang menjadi dasar ataupun sumber bagi pembentukan semua ayat yang lain. Kita tahu sebelum ni ayat terdiri daripada subjek dan predikat. Bagi membentuk sesuatu ayat, dia berdasarkan gabungan subjek dan predikat. Dengan kata lain,
ayat dasar ni adalah ayat yang sederhana. Okey? Jadi untuk ayat dasar ataupun ayat inti, dia terdiri daripada 4 pola ayat. Assalamualaikum. Terdiri daripada subjek dan predikat. Okey, bagi membentuk sesuatu ayat, dia berdasarkan gabungan subjek dan predikat. Okey, dengan kata lain, ayat dasar ni adalah ayat yang sederhana. Okey? Jadi untuk ayat dasar ataupun ayat inti, dia terdiri daripada 4 pola ayat. Okey, ada 4 pola ayat. Yang pertama adalah frasa nama, FN. Yang kedua terdiri daripada frasa kerja, FK. Yang ketiga terdiri daripada frasa adjektif, FA. Dan yang keempat terdiri daripada frasa sendi nama, FS. Okey, jadinya kebiasaannya dalam subjek biasanya terdiri daripada frasa nama. Okey, frasa nama biasanya duduk di subjek. Okey, di bahagian subjek. Okey, kita lihat contoh pola ayat. Okey, ada 4 pola di sini. Okey, pola yang pertama adalah Aminah murid perempuan, di mana pola ayat di sini adalah frasa nama bergabung dengan frasa nama. Frasa nama di bahagian subjek, okey, kita gabungkan dengan frasa nama di bahagian predikat. Okey, kenapa cikgu merahkan murid? Okey, murid ini adalah merujuk kepada kata nama. Okey, kata nama di mana kata nama yang digabungkan lebih daripada satu ataupun yang terdiri daripada satu kata nama, kita panggil dia sebagai frasa nama. Jadi untuk mengenal ayat predikat, sama ada dia adalah frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif ataupun frasa sendi nama, kita melihat kepada perkataan pertama dalam predikat. Okey? Jadi untuk pola yang pertama ni, frasa nama tambah frasa nama. Okey? Kemudian kita tengok pola yang kedua. Pola yang kedua, frasa nama digabungkan dengan frasa kerja. FN tambah FK. Okey, FN dia apa? Emak. Emak menyapu sampah. Kenapa kita kata dia frasa kerja? Sebab perkataan menyapu ini menunjukkan kata kerja. Jadi baik. Jadi emak ni adalah frasa nama, menyapu sampah adalah frasa kerja. Macam mana kita nak menentukan dia frasa kerja? Kita lihat kepada perkataan yang pertama dalam predikat. Kalau dia menunjukkan adalah kata kerja ataupun frasa kerja, itu adalah frasa kerja lah. Okey, menyapu adalah kata kerja. So dia dah menjadi frasa kerja. Okey, pola yang ketiga. Pola yang ketiga, Senah cantik sekali. Senah adalah kata nama ataupun frasa nama, kemudian digabungkan di bawah predikat. Cantik sekali. Cantik adalah adjektif. Jadi dia merupakan frasa adjektif. Okey, pola yang keempat adalah Abu ke pasar. Okey, Abu adalah frasa nama digabungkan dengan ke pasar. Ke ini adalah kata sendi. Okey, bila bergabung ke pasar, dia menjadi frasa sendi. Jadi pola yang keempat ini adalah frasa nama tambah frasa sendi. Okey. Okey, kita lihat pola yang pertama, iaitu frasa nama tambah frasa nama, di mana frasa nama berada di sebelah subjek ataupun subjek, dan satu lagi frasa nama kita gabungkan di bahagian predikat. Okey, jadinya contoh ayat di sini cikgu bagi ada 4 contoh. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita. Okey, bahasa Melayu adalah frasa nama. Okey, bahasa kebangsaan kita adalah frasa nama. Bahasa kebangsaan kita adalah frasa nama. Okey, kemudian contoh yang kedua.
Baju kebaya itu kepunyaan kakak. Okey, baju kebaya itu kepunyaan kakak. Baju kebaya adalah di bawah subjek, frasa nama. Kemudian kepunyaan kakak adalah predikat. Okey, kepunyaan kakak ini adalah frasa nama. Kenapa frasa nama? Sebab kakak, ada perkataan kakak kan. Kakak itu adalah kata nama. Jadi dia dah menjadi frasa nama. Okey, kemudian Niloufar, pelakon terkenal. Sama juga ya. Frasa nama, Niloufar ni adalah frasa nama. Pelakon terkenal adalah frasa nama. Kemudian contoh yang keempat, permainan wow ialah permainan laman. Okey. Subjeknya apa? Subjeknya adalah permainan wow. Permainan wow ini adalah frasa nama dan predikatnya adalah ialah permainan laman. Okey, ialah permainan laman adalah frasa nama. Okey, ini adalah pola yang pertama iaitu frasa nama digabungkan dengan frasa nama. Okey. Mungkin kamu keliru. Apa kata nama, apa frasa nama? Kata nama kita dah belajar sebelum ni kan. Tapi bila hari ni kamu dengar pula perkataan frasa nama. Frasa nama ni terbentuk daripada satu kata nama atau lebih. Bila ada satu kata nama ataupun ada lebih kata nama, kita dah panggil dia sebagai frasa nama. Okey, ini adalah untuk pola yang pertama. Okey, kita lihat pola yang kedua. Okey, pola yang kedua iaitu frasa nama ditambah ataupun dicampurkan dengan frasa kerja iaitu FN campur FK. Okey. Mana FN-nya? FN-nya berada di bahagian subjek. Manakala FK frasa kerjanya berada di bahagian predikat. Okey, kita lihat contoh, ada 4 contoh di sini. Emak memasak kari di dapur. Emak adalah frasa nama. Manakala memasak kita tahu itu adalah kerja, kata kerja. Jadi memasak kari di dapur dah menjadi frasa kerja. Okey, contoh yang kedua. Ahmad membaca surat khabar di halaman rumahnya. Okey. Ahmad kita tahu dia adalah frasa nama. Okey, kemudian kita lihat predikatnya adalah frasa kerja. Macam mana kita nak tentukan dia adalah frasa kerja? Lihat kepada perkataan yang pertama selepas predikat ataupun dalam predikat perkataan yang pertama. Kalau dia menunjukkan bahawa itu adalah kata kerja, maka dia dah menjadi frasa kerja. Membaca adalah frasa kerja. Membaca surat khabar adalah frasa kerja. Kemudian kita lihat kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah Niloufar menjual tudung. Niloufar adalah frasa nama. Kemudian menjual tudung adalah frasa kerja. Dan yang keempat, contoh yang keempat, kakak bermain permainan tradisional. Okey, kakak adalah frasa nama, bermain permainan tradisional adalah frasa kerja. Bermain itu menunjukkan bahawa kata kerja. Okey, bila ada satu kata kerja dan lebih kata kerja, bermakna dia dah menjadi frasa kerja. Okey, ini adalah pola yang kedua. Kemudian kita lihat pola yang ketiga. Okey, pola yang ketiga adalah frasa nama campur ataupun tambah dengan frasa adjektif. Okey, frasa nama bergabung dengan frasa adjektif dalam satu ayat. Okey, kita lihat contoh di sini sama juga cikgu bagi ada 4 contoh. Di bahagian subjek yang mana terdiri daripada frasa nama. Contoh yang pertama, adik sangat rajin menulis. Mana frasa adjektifnya? Rajin. Okey, rajin itu adalah kata adjektif. So bila ada satu kata adjektif atau lebih kata adjektif, dia dah menjadi frasa adjektif. Jadi adik sangat rajin menulis. Okey, sangat rajin menulis adalah predikat. Okey, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Ahmad seorang yang sangat lincah ketika bermain bola. Okey, Ahmad adalah frasa nama di mana seorang yang sangat lincah ketika bermain bola ini adalah frasa adjektif. Macam mana kita nak kenal dia frasa adjektif? Okey, kita lihat. Sangat lincah. Lincah ini menunjukkan adjektif. Okey. Kemudian kita lihat lagi. Niloufar sangat cantik. Okey.
Niloufar sangat cantik merupakan frasa adjektif juga sangat cantik. Dan contoh yang keempat, baju-baju di butik itu sungguh mahal. Okey, baju-baju di butik itu sungguh mahal. Baju-baju berada di sebelah subjek. Baju-baju adalah frasa nama, di mana sungguh mahal adalah di bahagian predikat, di mana mahal itu menunjukkan adjektif. Jadi bila baju-baju di butik itu sungguh mahal bermakna frasa nama bergabung dengan frasa adjektif. Okey, ini adalah contoh yang ketiga, frasa nama. Okey, baik. Kita lihat pula pola yang keempat, iaitu frasa nama campur frasa sendi ataupun frasa nama bergabung dengan frasa sendi dalam satu ayat. Okey, kita lihat contoh. Bahagian subjek yang terdiri daripada frasa nama. Kampung Niloufar, predikatnya adalah di Kelantan. Frasa sendinya. Okey, kenapa kita kata di Kelantan itu adalah frasa sendi? Sebab di ni. Di itu menunjukkan kata sendi. Okey, di ni. Jadi dia menunjukkan frasa sendi. Kemudian contoh yang kedua, bunga ros itu untuk ibu. Ada perkataan untuk. So ini dah menjadi frasa sendi. Okey, hadiah ini daripada abangku. Daripada adalah frasa sendi. Dan contoh yang keempat, murid-murid ke dewan untuk perhimpunan. Ke ini adalah kata sendi. Kemudian dia dah jadi frasa sendi dalam ayat ini. Jadi kalau kamu lihat, frasa nama bergabung dengan frasa sendi untuk membentuk satu ayat. Okey, jadinya kamu boleh faham setakat ini berkenaan dengan frasa nama, frasa sendi ataupun pola yang kita dah belajar. Ada 4 pola, iaitu pola yang pertama tadi, frasa nama bergabung dengan frasa nama. Kemudian pola yang kedua, frasa nama bergabung dengan frasa kerja. Pola yang ketiga, frasa nama bergabung dengan frasa adjektif. Dan sekarang ini adalah pola yang keempat, frasa nama bergabung dengan frasa sendi. Okey, tips di sini. Bila macam mana kita nak menentukan yang mana frasa nama, yang mana frasa sendi, frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa nama. Okey, lihat kat sini dia kata, lihat perkataan pertama selepas predikat untuk kenali frasa. Okey, kita dah tahu, kita dah tentukan mana subjek, mana predikat. Jadi, perkataan pertama dalam predikat itu adalah menunjukkan frasanya. Frasa apa? Sama ada dia frasa kerja, frasa sendi, frasa nama ataupun frasa adjektif. Kemudian, jika dalam ayat ada kata tunjuk itu, okey, ataupun ini, okey, subjek mestilah sehingga kata tunjuk. Okey, subjek itu mesti sehingga kata tunjuk. Okey, contoh. Buku yang diminta oleh guru itu. Okey. Buku yang diminta oleh guru itu. Ini adalah subjek. Okey, di mana berwarna hijau adalah predikat. Okey, kenapa kita sehingga itu? Sebab sini nampak tak? Cikgu dah bagi tahu tadi, untuk subjek kalau ada kata tunjuk, subjek itu mestilah sehingga kata tunjuk. Jadi buku yang diminta oleh guru itu adalah subjek. Okey, di mana berwarna hijau adalah predikat. Okey, sekarang kamu tentukan. Yang ini frasa apa? Buku yang diminta oleh guru itu. Buku adalah kata nama. Jadi ayat ini dah menunjukkan ini adalah frasa nama. Okey, sekarang lihat di sebelah predikat. Okey, berwarna hijau. Hijau ini menunjukkan kata apa? Adjektif. Bermakna sekarang ini adalah frasa adjektif. So pola ayat ni apa dia? Pola ayat ini adalah FN tambah FA. Okey? Baiklah, sekarang mari kita lihat
contoh soalan. Sama ada kita faham ataupun tidak. Mari kita uji dengan latihan. Baik, kita lihat soalan yang pertama. Bangunan kelab sukan di penjuru jalan itu sudah usang benar. Ini contoh ayat. Sekarang bila dapat ayat macam ni, kita kena tentukan apa pola dia. Pola ayatnya. Okey, bangunan kelab sukan di penjuru itu sudah usang. Okey. Pertama sekali kenal pasti mana subjek, mana predikat. Okey, tadi cikgu dah ingatkan. Subjek sekiranya terdapat kata tunjuk, subjek mestilah sehingga kata tunjuk. Jadi mana untuk soalan ni, mana dia punya subjek? Subjek dia betul. Sehingga itu. Ini adalah subjek, ini adalah predikat. Okey, jadi untuk soalan ini, apa pola ayat dia? Kenal pasti subjek ini, pola ayatnya apa? Bangunan kelab sukan di penjuru jalan itu. Bangunan bermakna ini adalah F N, frasa nama. Okey. Yang ini sudah usang benar. Usang menunjuk kepada adjektif. So ini adalah frasa adjektif. Okey, frasa adjektif. So, untuk pola ayat ini adalah FN campur FA. Okey? Pandai tu. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Ayah Hafiz ke kedai membeli getah pemadam untuk anaknya. Okey, kenal pasti dulu mana subjek, mana predikatnya. Ya, subjeknya adalah Ayah Hafiz. Ini adalah subjek. Ini semua adalah predikat. Okey, predikat. Jadi, Ayah Hafiz ni apa? Frasa nama. Okey, frasa nama. Ke kedai membeli getah pemadam untuk anaknya. Ini menunjukkan frasa apa? Tengok ada perkataan ke. Bermakna ini adalah frasa sendi. So, untuk ayat ini, dia punya pola dia, pola ayat dasarnya adalah FN campur FS. Frasa nama campur frasa sendi. Okey, pandai. Sekarang kita lihat contoh terakhir. Okey, contoh terakhir, soalan yang terakhir. Kayu pembaris kepunyaan Abang Fuying dipinjamkan kepada cikgu. Untuk soalan ni, apa dia punya pola ayat dia? Okey, kita nampak perkataan dipinjamkan. Ini adalah kata kerja. So, bermakna F K. Okey. Kemudian kayu pembaris. Ini adalah F N. So, apa pola ayat untuk ayat ni? FN campur F K. Okey, ini pola ayat dia, FN campur F K. Okey, so setakat ini dulu untuk hari ini. Okey, untuk hari ini kita hanya melihat kepada pola ayat. Cikgu harap kamu faham bagaimana nak menentukan pola ayat dasar ataupun ayat inti. Okey, kita imbas kembali kita ada 4 jenis pola ayat dasar, iaitu terdiri daripada frasa nama, kemudian frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa sendi. Jadi dalam struktur ayat terdiri daripada subjek dan predikat, di mana subjek boleh terdiri daripada frasa nama dan predikatnya boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif ataupun frasa sendi. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang bersama cikgu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Daripada penjelasan tadi, cikgu harap kamu faham apa dia pola ayat. Okey, jangan susah hati bagi mereka yang tak faham. Sekarang cikgu akan
terangkan sekali lagi berkaitan dengan pola ayat. Okey, tonton video ni. Nak tahu, aku pun trading juga OTFX ni, and 2 minggu lepas aku withdraw. Hai, selamat pagi anak-anak. Saya Cikgu Drusilla. Untuk hari ini kita akan belajar dalam subjek Bahasa Melayu Komunikasi KSSM PK tingkatan 1. Tema pembelajaran kita hari ini adalah alam sekitar. Untuk bahasa Melayu hari ini, kita akan belajar mengenal pasti, membina dan menggunakan pelbagai pola ayat dasar. Dalam erti kata lain, kita akan belajar 4 perkara. Pertama, FN atau frasa nama. Kedua, FK, frasa kerja. Yang ketiga, pola ayat frasa nama dengan frasa nama, iaitu FN, FN. Dan keempat, pola ayat frasa nama dengan frasa kerja, iaitu FN dan FK. Anak-anak, apakah maksud FN atau frasa nama? Frasa nama boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan. Kata inti atau kata utama dalam frasa nama adalah kata nama. Untuk frasa kerja, ianya terdiri daripada satu atau beberapa perkataan. Namun, kata intinya adalah kata kerja. Anak-anak masih ingat ke apa itu kata nama yang kita dah belajar minggu lepas? Contoh kata nama adalah Ali, Pak Abu, hospital, dan sebagainya. Untuk frasa kerja pula, kata utama dia adalah kata kerja. Kata kerja adalah kata-kata yang menunjukkan perbuatan. Contohnya tidur, berdiri, makan, membuat, dan sebagainya. Beza antara frasa nama dan frasa kerja adalah dari segi kata intinya ataupun kata utamanya. Sekarang, mari kita lihat contoh frasa nama. Mari kita baca sama-sama. Pemandu. Pemandu lori. Pemandu lori sampah. Anak-anak boleh lihat di sini, frasa nama boleh terdiri daripada satu perkataan sahaja ataupun beberapa perkataan. Contoh frasa nama yang lain adalah pusat kitar semula, sampah sarap, surat khabar lama. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan lihat contoh frasa kerja, iaitu FK. Menjaga kebersihan. Mereka cipta. Mengumpul bahan terpakai. Anak-anak perasan tak kesemua ini adalah perbuatan. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar untuk membina ayat. Kita akan belajar 2 pola ayat, iaitu pola ayat yang pertama adalah FN, FN dan pola ayat yang kedua adalah FN dan FK. Mari kita lihat contoh untuk pola yang pertama, iaitu FN, FN. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Lelaki itu pemungut sampah. Baca semula. Lelaki itu pemungut sampah. Dapatkah anda kenal pasti yang manakah frasa nama di dalam ayat ini? Ya,
Lelaki itu merupakan salah satu frasa nama. Pemungut sampah pula frasa nama yang kedua. Gabungan kedua-dua frasa nama ini membentuk satu ayat. Mari kita lihat untuk pola ayat FNFK pula. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Lelaki itu memungut sampah. Semula, lelaki itu memungut sampah. Anak-anak, manakah FN dan FK di dalam ayat ini? Ya, lelaki itu adalah frasa nama iaitu FN. Memungut sampah adalah FK iaitu frasa kerja iaitu perbuatannya. Sekarang kita akan lihat contoh yang lain pula. Untuk FN, ayatnya adalah tong itu tong kitar semula. Kita baca sama-sama. Tong itu tong kitar semula. Maka, frasa nama di dalam ayat ini ada dua, iaitu tong itu dan tong kitar semula. Untuk FNFK pula, mari kita baca ayatnya sama-sama. Abang saya membuang sampah. Kita baca semula. Abang saya membuang sampah. Boleh anda kenal pasti yang manakah FN, yang manakah FK? Ya, abang saya adalah FN. Dan membuang sampah adalah FK. Baiklah anak-anak, marilah kita imbas kembali apakah yang telah kita pelajari hari ini. Hari ini kita telah mempelajari apa itu FN iaitu frasa nama dan apa itu FK frasa kerja. Dan kita juga telah mempelajari cara membina ayat mengikut pola. Pola yang pertama adalah pola FN dan pola yang kedua adalah FNFK. Sekian sahaja untuk hari ini. Selamat belajar anak-anak. Bye. Okey. Cikgu harap kamu faham apa yang diterangkan dan sekiranya masih lagi kamu keliru, jangan susah hati. Cikgu akan bagi lagi beberapa video yang berkaitan dengan pola ayat supaya kamu benar-benar faham. Okey? Beri perhatian pada video ni. Bersama dengan Cikgu Syakirin. Baiklah, topik pembelajaran pada hari ini ialah cikgu sekadar untuk membuat ulang kaji bersama-sama dengan anda, iaitu tentang pola ayat dasar. Okey, cikgu percaya kamu sudah pun mempelajarinya di sekolah, tetapi video ini sebagai membantu kamu untuk membuat ulang kaji tentang topik-topik penting. Okey, pola ayat dasar ini salah satu topik yang agak penting untuk kamu membezakan subjek dan juga predikat, dan untuk kamu kena pasti subjeknya terdiri daripada apa dan juga predikatnya terdiri daripada kategori apa. Okey, jom bersama dengan Cikgu Syakirin untuk memahaminya atau untuk kamu mendapat penjelasan secara terperinci. Okey, kita lihat pola-pola ayat dasar. Okey, ada berapa jenis? Kita akan lihat yang pertama. Untuk pola ayat dasar yang pertama, FN plus FN, FN plus FK, yang ketiga FN plus FA, dan yang keempat FN plus FS. Apa FN? FN ni cikgu, FNN ke yang susu FNN tu? Bukan. Okey, kita lihat
FN adalah frasa nama, kemudian frasa kerja FK, FA frasa adjektif dan FS frasa sendi nama. Okey, inilah pola ayat yang terdapat dalam bahasa Melayu. Okey, jom kita lihat slide yang berikutnya untuk memberikan penjelasan secara terperinci apa itu pola FN, FN dan seterusnya. Okey, pola bagi FN, FN iaitu frasa nama plus frasa nama. Okey, untuk ayat ini ataupun pola ayat ini, subjek dan predikatnya terdiri daripada frasa nama. Okey, untuk yang ini senang kerana subjek dan predikat kedua-duanya adalah frasa nama. Cuma kamu kena tahu, kamu kena kenal pasti adakah ayat itu ataupun adakah perkataan itu frasa nama ataupun frasa lain. Okey, itu tinggal untuk kamu kena pasti sahaja. Okey, kita lihat contoh. Subjek frasa nama, predikat frasa nama. Okey, contoh yang menggunakan frasa nama dalam subjek dan juga predikat. Okey, satu, ayah pengetua baru di sekolah itu. Okey, yang kedua, bangunan itu bangunan Kementerian Pendidikan. Dan yang ketiga, buku itu buku kakak saya. Contoh yang terakhir, Sharifah Noridah, ketua pengurus pejabat kami. Okey, berdasarkan apa yang kamu lihat di sini dalam slide ini, contoh, kamu boleh nampak bahagian subjeknya terdiri daripada frasa nama dan juga bahagian predikatnya juga terdiri daripada frasa nama. Sebab itulah pola ayatnya ialah FN plus FN. Okey, jelas ya? Itu pola ayat yang pertama. Okey, kita lihat pola ayat yang kedua. Okey, pola ayat yang kedua pula, pola ayat apa? Okey, kita lihat pola ayat frasa nama plus frasa kerja atau FNFK. Okey. Untuk FNFK ini, subjek macam biasa terdiri daripada kata nama dan predikat terdiri daripada kata kerja. Okey, itulah yang dipanggil pola ayat FNFK. Untuk pengetahuan anak murid semua, untuk frasa kerja, okey, ini tips. Sekiranya kamu nampak sahaja perkataan itu dalam ayat itu mempunyai kata bantu, okey, automatik dia punya predikatnya adalah frasa kerja, okey. Dan automatiklah pola ayatnya FNFK. Itu tips. Sekiranya ada sahaja kata bantu, okey, contohnya kata bantu seperti yang kamu boleh lihat di sini, seperti masih, belum, sedang, telah, pernah, mesti dan lain-lain, okey, yang dikategorikan sebagai kata bantu, pola ayatnya mestilah berbentuk FNFK. Okey, jelas ya setakat ini? Okey, kita lihat contoh supaya kamu dapat lihat dengan lebih jelas. Okey, contoh yang boleh anda lihat di sini ialah satu, Firas belum makan dari semalam. Okey, yang kedua, murid itu sedang bermain bola. Yang ketiga, mereka menari dengan gembiranya. Dan yang keempat, saya belajar di sekolah menengah jenis kebangsaan putih. Okey, untuk pola ayat jenis ini, kamu boleh nampak di bahagian predikatnya mesti terdiri daripada kata kerja ataupun diikuti oleh kata bantulah atau disertai dengan kata bantu, barulah diikuti dengan kata kerja, belum, sedang kan. Di sini saya rasa untuk frasa kerja ni kamu boleh kenal pasti dengan baik kerana kita tahu frasa kerja ataupun kata kerja itu yang melibatkan perbuatan. Okey, jelas ya dekat sini. Kita, pola ayat yang ketiga. Okey. Pola ayat yang seterusnya, frasa nama plus frasa adjektif. Apa itu frasa nama, frasa adjektif? Okey. Untuk frasa nama, frasa adjektif, subjeknya macam biasa terdiri daripada frasa nama, manakala predikatnya terdiri daripada frasa adjektif. Sebab itulah pola ayat ini dikenali sebagai FNFA. Okey, apa tips untuk frasa adjektif ini? Untuk pola ayat ini, kalau sekiranya kamu nampak sahaja menggunakan kata penguat seperti amat, sangat, nian, sungguh dan sebagainya, bila kamu nampak sahaja ada kata penguat, tak kisahlah kata penguat hadapan, belakang ataupun bebas, kamu nampak sahaja kata penguat dan itu adalah tips untuk kamu kena pasti pola ayat itu mestilah FNFA. Okey, kita lihat contoh. Okey, untuk contohnya,
Rumah neneknya besar. 2. Buah rambutan ini sangat manis. Dan yang ketiga, latihan tata bahasa pada kali ini agak sukar. Okey, untuk bahagian predikat ni kamu nampak dia menggunakan frasa adjektif. Okey, atau kata adjektif lah. Kata adjektif ini ialah kata sifat. Okey, menerangkan tentang sesuatu keadaan. Okey, sesuatu kata nama. Okey. Contohnya seperti besar, manis, sukar dan sukar. Okey, dan juga dia menggunakan kata penguat. Contohnya sangat, agak. Okey. Itulah tips sekiranya kamu confused, sekiranya kamu keliru untuk kenal pasti pola ayat ini, kamu cuba lihat kalau kata bantu mestilah itu adalah frasa kerja. Kalau dia menggunakan kata penguat, pola ayat dia mesti FN, FK. Okey, jelas dekat situ? Kita teruskan untuk pola ayat yang terakhir. Okey, pola ayat yang terakhir ialah frasa nama, frasa sendi nama. FN plus FS. Okey, untuk FN, FS ini subjeknya frasa nama dan seperti biasa predikatnya terdiri daripada frasa sendi nama. Frasa sendi nama ini terbentuk daripada kata sendi nama seperti di, ke, dalam, dari dan kepada. Okey. Untuk frasa sendi nama ni sekira dia menggunakan kata sendi nama, so automatik lah pola ayatnya FN plus FS. Okey, kita lihat contoh. Contoh yang pertama, surat ini daripada kawan ayah. Okey, yang kedua, bekalan ini untuk abang. Pokok durian itu di belakang rumah. Dan contoh yang keempat, tolong berikan buku ini kepada Daniel Irfan. Okey, kamu dapat lihat di bahagian predikatnya kita terus menggunakan kata sendi nama dan pola ayat yang terbentuk sudah semestinya frasa nama plus frasa sendi nama. Okey. Untuk soalan sekiranya diberikan tentang pola ayat, mesti ada beberapa soalan yang kamu nak tanyakan. Okey, antara yang biasanya soalan yang dikemukakan, cikgu bolehkah kita tulis FN, FS, MFN, FA? Boleh, itu memang kita sudah kita memang ayat itu memang perkataan itu memang sudah diterima sebagai frasa nama, frasa sendi nama. Okey, so kalau kamu tak tulis frasa nama secara penuh, kamu tulis FN pun memang sudah betul jawapan anda, sudah tepat jawapan anda. Okey. Okey, baiklah, seperti yang cikgu beritahu pada awal tadi, iaitu latihan disediakan. Okey, cikgu harap kamu faham ya. Assalamualaikum dan hai Dan semua. beri perhatian pada Bersama saya Cikgu Tasnim. penjelasan ini. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pola ayat dasar. Pola ayat dasar ini merupakan salah satu topik pembelajaran yang penting untuk kamu membezakan subjek dan predikat, dan untuk kamu kenal pasti subjeknya terdiri daripada apa dan predikatnya terdiri daripada apa. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat dasar? Ayat dasar juga dikenali sebagai ayat inti. Maksud ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber kepada pembentukan ayat lain. Dalam ayat dasar terdapat 4 jenis pola ayat dasar, iaitu FN tambah FN, FN tambah FK, FN tambah FA dan FN tambah FS. Apa yang dimaksudkan dengan FN, FK, FA dan FS? FN bermaksud frasa nama, FK bermaksud frasa kerja, FA bermaksud frasa adjektif dan FS bermaksud frasa sendi nama. Baiklah, mari kita ke halaman seterusnya untuk memberi penjelasan secara terperinci apa itu pola FN tambah FN dan pola-pola yang lain. Pola pertama ialah frasa nama tambah frasa nama, FN tambah FN. Yang pertama, subjek dan predikatnya terdiri daripada frasa nama. Yang kedua, boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan. Untuk kamu kenal pasti sesuatu pola ayat itu, kamu perlu tahu perkataan itu frasa nama ataupun frasa lain. Contoh bagi FN tambah FN. Contoh pertama, Abang Faiz doktor gigi. Abang Faiz ialah subjek, manakala doktor gigi ialah predikat. Pola ini merupakan pola FN dan tambah FN kerana Abang Faiz ialah frasa nama,
Doktor gigi juga frasa nama. Contoh yang kedua, buku itu buku kakak saya. Buku itu ialah subjek, buku kakak saya ialah predikat. Buku itu ialah frasa nama, buku kakak saya juga frasa nama. Jadi pola bagi contoh yang kedua ini ialah FN tambah FN. Pola ayat kedua ialah frasa nama tambah frasa kerja, FN tambah FK. Subjek terdiri daripada frasa nama dan predikat terdiri daripada frasa kerja. Frasa kerja boleh disertai dengan kata bantu. Contoh kata bantu, masih, belum, sedang, telah, pernah dan mesti. Untuk kamu faham FN tambah FK ini, sekiranya kamu nampak sahaja dalam ayat itu mempunyai kata bantu, automatik predikatnya frasa kerja. Ini cuma tips untuk kamu faham FN tambah FK. Contoh FN tambah FK. Contoh pertama, ibu saya sedang memasak. Ibu saya ialah subjek, manakala sedang memasak ialah predikat. Subjek frasa nama ibu saya sedang memasak ialah frasa kerja kerana memasak ini merupakan kata kerja. Contoh yang kedua ialah adik mengulang kaji pelajaran. Adik merupakan subjek, manakala mengulang kaji pelajaran ialah predikat. Adik ialah frasa nama, mengulang kaji pelajaran ialah frasa kerja. Pola ayat yang ketiga ialah frasa nama tambah frasa adjektif, FN tambah FA. Subjeknya terdiri daripada frasa nama dan predikatnya terdiri daripada frasa adjektif. Frasa adjektif boleh disertai dengan kata penguat. Contoh kata penguat amat, sangat, nian, sungguh, agak dan sebagainya. Tips untuk kamu kenal pasti FN tambah FA, apabila kamu nampak sahaja kata penguat, itu pasti pola ayat FN tambah FA. Ini contoh kata penguat amat, sangat, nian, sungguh, agak. Kita lihat contoh FN tambah FA. Contoh pertama, rumah Tan sangat besar. Rumah Tan ialah subjek, sangat besar ialah predikat. Rumah Tan merupakan frasa nama, manakala frasa sangat besar ialah frasa adjektif. Besar ini merupakan frasa adjektif, manakala sangat ini merupakan kata penguat. Jadi pola ayat ini ialah FN tambah FA. Contoh yang kedua ialah kulit Mira putih. Kulit Mira ialah subjek, frasa nama. Putih ialah predikat, frasa adjektif. Tidak semestinya kalau pola FN FA itu kena ada kata penguat. Cuba kamu lihat contoh yang kedua, tiada kata penguat tapi pola ayat ini masih dalam FN tambah FA. Pola ayat dasar yang keempat ialah FN tambah FS, iaitu frasa nama tambah frasa sendi nama. Subjeknya terdiri daripada frasa nama dan predikatnya terdiri daripada frasa sendi nama. Frasa sendi nama terbentuk daripada kata sendi nama. Contoh kata sendi nama di, ke, dalam, dari, kepada, untuk dan lain-lain. Sekiranya kamu menggunakan frasa sendi nama, automatik pola ayat ialah FN tambah FS. Contoh bagi FN tambah FS, hadiah ini untuk kakak. Hadiah ini merupakan subjek, manakala untuk kakak ialah predikat. Hadiah ini ialah frasa nama, untuk kakak frasa sendi. Nama untuk ini merupakan frasa sendi. Contoh yang kedua, makanan itu di atas meja. Makanan itu ialah subjek, frasa nama. Di atas meja ialah predikat, frasa sendi nama. Di ini merupakan frasa sendi nama. Baiklah,
Itu sahaja penjelasan mengenai pola ayat dasar. Seterusnya, kamu akan diberikan latihan. Soalan latihan Okey, cikgu harap kamu faham berkaitan dengan apa yang telah diterangkan berkaitan dengan pola ayat. Okey, sebagai pengukuhan yang terakhir sebelum kita pengukuhan yang terakhir ni, cikgu nak kamu dengar penjelasan berkaitan dengan pola ayat dan di sini ada latihan yang perlu kamu buat, iaitu kamu kena kenal pasti dulu mana subjek, mana predikat dan kamu nyatakan pola ayat. Okey, beri perhatian pada penjelasan ini. Pelajar, selamat datang ke channel Cikgu Asna Ismail. Jadi sebelum tu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe supaya kamu tidak akan ketinggalan untuk menyaksikan video-video pendidikan yang akan cikgu hasilkan kelak. Baiklah. Hari ini, cikgu akan menerangkan perihal pola ayat. Jom belajar bersama cikgu. Baiklah, kita sedia maklum dalam satu binaan ayat yang lengkap mesti mempunyai bahagian subjek dan juga predikat. Apakah itu subjek? Subjek ialah bahagian dalam ayat yang menjadi unsur yang diterangkan. Subjek juga terdiri daripada frasa nama. Manakala predikat ialah bahagian dalam ayat yang menerangkan subjek. Predikat pula terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa sendi nama. Baiklah, dalam ayat susunan biasa, subjek biasanya akan mendahului predikat. Jadi, pelajar perlu ingat dalam ayat susunan biasa, subjek akan mendahului predikat. Ini bermaksud subjek di bahagian hadapan manakala predikat di bahagian belakang. Sebagai contoh, pelajar lelaki itu memperkenalkan dirinya. Jadi subjek pelajar lelaki itu, predikatnya memperkenalkan dirinya. Ayat yang kedua, Aiman guru sekolah menengah. Yang ketiga, mereka akan ke Stadium Bukit Jalil. Yang keempat, adik sedang tidur di dalam wayan. Dan yang kelima, kebaya biru itu kepunyaan kakak. Jadi, pelajar kena ingat ayat susunan biasa, subjek akan mendahului predikat. Ini sangat berbeza bagi ayat susunan songsang. Okay. Dalam ayat susunan songsang pula, predikatnya pula akan mendahului subjek. Predikat akan mendahului subjek. Sebagai contoh, kita terbalikkanlah kalau ayat biasa, subjek di depan, predikat di belakang. Tapi kalau ayat songsang, predikatnya di depan dan subjek di belakang. Tapi dalam hal ini kita lihat contohnya, memperkenalkan dirinya pelajar lelaki itu. Guru sekolah menengah Aiman akan ke Stadium Bukit Jalil. Mereka sedang tidur di dalam buaian adik dan kepunyaan kakak kebaya biru itu. Jadi para pelajar kena ingat ya, ayat susunan biasa subjek di depan, predikat di belakang. Manakala ayat susunan songsang, predikat di depan dan subjek di belakang. Jadi, bagaimanakah hendak mengenal subjek dan predikat dalam ayat? Senang saja. Pelajar perlu menguasai semua frasa yang membentuk ayat yang lengkap, yang dikenali sebagai pola ayat. Ini yang akan kita belajar pada hari ini. Dan dalam bahasa Melayu, terdapat 4 jenis pola ayat, iaitu yang pertama untuk subjek dan predikat. Subjek tadi cikgu dah terangkan pada awalnya. Subjek terdiri daripada frasa nama. Manakala predikat boleh terdiri daripada frasa nama atau frasa kerja
frasa adjektif dan yang keempat frasa sendi. Jadi kalau kita lihat formula mudahnya ialah FN campur FN, FN campur FK, FN campur FE dan FN campur FS. Maksudnya frasa nama campur frasa nama campur frasa kerja, frasa nama campur frasa adjektif dan frasa nama campur frasa sendi. Jom tentukan pola ayat bagi ayat-ayat di bawah. Para pelajar boleh bersama-sama dengan cikgu untuk membuat latihan yang diberi. Jadi kita lihat ayat yang pertama. Tetamu itu kenalan rapat ayah saya. Jadi untuk langkah pertama, pelajar perlu menentukan di manakah subjek dan predikatnya. Okey, betul. Tetamu itu kenalan ayah saya. Di sinilah pemisahannya. Maksudnya tetamu itu ialah subjek, kenalan rapat ayah saya ialah predikat. Jadi jawapannya apa? Okey, betul. Frasa nama campur frasa nama. Okey, kita lihat yang kedua. Rahman menunggang motosikal ke tempat kerja. Okey, betul. Rahman, subjek, menunggang motosikal ke tempat kerja ialah predikat. Jadi kita lihat menunggang motosikal ialah kata kerja. Jadi jawapannya, okey, betul. Frasa nama campur frasa kerja. Okey, kita lihat yang ketiga. Kakak sulung saya sangat bijak. Okey, betul. Kakak sulung saya sangat bijak. Jadi jawapannya, bijak ialah frasa kata adjektif. Jadi jawapannya frasa nama campur frasa adjektif. Okey, seterusnya kita lihat. Encik Dahlan dari sebuah perkampungan di Hulu Selangor. Okay, di manakah subjek dan predikatnya? Okay, betul. Jadi dari ialah kata sendi. Jadi jawapannya frasa nama campur frasa sendi. Okay, yang kelima. Para pelajar sedang bermain softball di padang. Betul, para pelajar sedang bermain softball di padang. Jadi jawapannya bermain ialah kata kerja. Jadi frasa nama campur frasa kerja. Okey, yang ke-6. Feri itu berlabuh di jeti Kuala Sepetang sejak minggu lepas. Subjeknya feri itu berlabuh di jeti Kuala Sepetang sejak minggu lepas ialah predikat dan berlabuh ialah kata kerja. Jadi jawapannya frasa nama campur frasa kerja. Macam mana pelajar? Senang ke susah nak buat menentukan pola ayat ini? Sangat senang kan? Okay, kita lihat seterusnya. Baju berjenama itu sangat mahal. Okey, betul. Di sini pemisahannya subjek dan predikat. Jadi mahal ialah adjektif. Jadi jawapannya betul. Frasa nama campur frasa adjektif. Okay, yang ke-8. Reka bentuk rumah itu sangat cantik dengan ukiran kayu bercorak flora. Okay, sama seperti tadi, cantik ialah kata adjektif. Jadi jawapannya frasa nama campur frasa adjektif. Okay, yang ke-9. Gadis itu tunang abang saya yang bekerja sebagai doktor. Jadi jawapannya apa? Okey, betul. Gadis itu frasa nama. Tunang abang saya yang bekerja sebagai seorang doktor. Tunang juga frasa nama. Jadi jawapannya frasa nama campur frasa nama. Okey, latihan ke-10. Untuk ibu saya, bungkusan yang baru dihantar oleh postman sebentar tadi. Jadi ini merupakan ayat susunan songsang. Jadi sebelum pelajar menentukan pola ayat, pelajar perlu menukarkan ayat ini ke dalam bentuk ayat susunan biasa. Dan cikgu telah terangkan sebelum ini bahawa
untuk ayat susunan seorang, predikat di hadapan manakala subjeknya di belakang. Okey, cuba pelajar tentukan. Okey, betul ya. Untuk ibu saya, predikat, bungkusan yang baru dihantar oleh postman sebentar tadi ialah subjek. Jadi kita kena susun semula. Jadi bila susun semula, bungkusan yang baru dihantar oleh postman sebentar tadi untuk ibu saya. Jadi jawapannya betul. Frasa nama campur frasa sendi. Sebab untuk ialah kata sendi. Okey, bagus. Yang ke-11. Sungguh lazat masakan yang disediakan oleh Puan Zainab. Jadi, di manakah subjek dan predikatnya? Okey, betul. Sungguh lazat ialah predikat. Masakan yang disediakan oleh Puan Zainab ialah subjek. Jadi, kita susun semula. Masakan yang disediakan oleh Puan Zainab sangat lazat. Jadi, jawapannya frasa nama campur frasa adjektif, sebab lazat ialah kata adjektif. Okay, perkataan sungguh ini hanyalah sebagai kata penguat kepada perkataan lazat tadi. Okay, yang ke-12. Telah saya siapkan lukisan itu pada minggu lepas. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu manakah subjek dan predikatnya. Okey, betul ya. Lukisan itu. Okey, subjek telah saya siapkan predikatnya ya. Jadi jawapannya frasa nama campur frasa kerja. Sebab lukisan itu telah saya siapkan pada minggu lepas merupakan ayat susunan biasa. Jadi frasa nama campur frasa kerja. Siapkan ini ialah kata kerja. Okey, kita lihat yang seterusnya. Dari Johor surat itu dikirim. Ini juga ayat songsang. Okey, betul. Dari Johor, predikat, surat itu dikirim ialah subjek. Kita susun semula. Surat itu dikirim dari Johor. Jadi jawapannya frasa nama campur frasa sendi. Sebab dari merupakan kata sendi. Yang ke-14. Sangat subur pokok-pokok bunga yang ditanam oleh Suzy. Okay, jadi subjek dan predikatnya kita tentukan terlebih dahulu. Okay, betul. Pokok-pokok. Okay, jadi bunga yang ditanam oleh Suzy merupakan subjek. Sangat subur merupakan predikatnya. Jadi bila kita susun semula jawapannya frasa nama campur frasa adjektif. Subur merupakan kata adjektif. Okay. Sangat ni hanya kata penguat. Okay, yang ke-15. Juru terbang lelaki yang berbaju biru itu. Jadi di manakah subjeknya? Okay, betul. Juru terbang merupakan predikat. Lelaki yang berbaju biru itu merupakan subjeknya. Jadi bila kita susun semula, lelaki yang berbaju biru itu juru terbang. Jadi jawapannya frasa nama campur frasa nama. Macam mana para pelajar? Boleh faham tak apa yang telah cikgu terangkan? Okey, kalau boleh, bagus. Jadi, okey, untuk latihan pengukuhannya, soalannya berbenik. Nyatakan pola bagi ayat-ayat di bawah ini sama ada ayat tersebut berpolakan frasa nama campur frasa nama campur frasa kerja, frasa nama campur frasa adjektif atau frasa nama campur frasa sendi ataupun FN campur FN, FN campur FK, FN campur FA atau FN campur FS. Jadi cikgu bagi 6 ayat sebagai latihan. Yang pertama, kebudayaan nasional lambang identiti negara kita. Yang kedua, kereta merah itu untuk anaknya yang belajar di universiti. Yang ketiga, beberapa orang doktor pakar sedang melakukan pembedahan tersebut. Yang keempat, memang cantik menara yang tinggi itu dilihat pada waktu malam. Atlet-atlet sukan Olimpik sedang giat berlatih di kompleks sukan negara. Dan yang keenam, segar bugar sayur yang ditanam oleh petani itu.
Jadi pelajar boleh cuba menentukan pola ayat bagi ayat yang diberi dan membuat perbincangan bersama rakan-rakan atau guru di dalam kelas. Jadi Cikgu amat berharap apa yang Cikgu sampaikan ini akan memudahkan para pelajar untuk memahami apakah itu pola ayat. Jadi Cikgu mengucapkan terima kasih. Okey, latihan ini kamu kena buat Kamu kena buat latihan ni di dalam buat latihan supaya kamu faham Okey, latihan-latihan yang diberikan tadi tu kamu buat. Okey. Supaya kamu nampak. Okey ni, kamu nampak dan kamu kena buat yang ni dalam dan up dalam grup. Okey, kamu buat mana dia subjek, mana predikat, lepas tu bagi dia pola ayat setiap tu. Okey, dah siap, up dalam grup. Okey. Dan lepas ni, habis saja latihan ni, cikgu akan bagi pula kuis berkaitan dengan pola ayat. Dia ada beberapa soalan kuis yang kamu kena jawab. Ada 4 set soalan kuis yang akan kamu kena jawab nanti. Okey. Kalau tak faham, ulang tonton. Ulang tonton berkaitan dengan pola ayat. Dan cikgu haraplah kamu semua faham berkaitan dengan pola ayat setelah cikgu beri beberapa video berkaitan dengan pola ayat. Dan video pertama, video kedua, video ketiga dan keempat ni sebagai pengukuhan. Dan latihan pun ada di sini. Okey, cikgu nak kamu buat yang ni. Okey, siapkan latihan ini. Up dalam grup. Kemudian kamu akan diberi kuis berkaitan dengan pola ayat. Okey, cikgu bersama kamu di talian. Okey.